ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Dewan sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah kerana dengan izinnya dan limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum Gairah Cantik Membawa Pada bersama saya Nur Safa Akira Piti Harun pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita sedia maklum bahawa kecantikan itu adalah perkara yang sangat lazim bagi kita. Hal ini kerana tidak kira golongan itu lelaki atau perempuan, muda atau tua, pasti mahukan kecantikan yang sempurna. Hal ini sehingga sanggup membazir beribu-ribu wang untuk mendapatkan wajah yang cantik. Akan tetapi mereka lupa bahawa Tuhan Allah kita telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya seperti mana yang diperkatakan di dalam surah At-Tin ayat yang keempat. Hal ini telah menjadi isu yang sangat membimbangkan bagi setiap lapisan masyarakat. Justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang sangat besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini iaitu Gairah Cantik Membawa Pada, kerana ianya memberikan penjelasan dengan sebetulnya untuk mendapatkan kecantikan. Sama ada ianya daripada pembedahan plastik, pengambilan pemakanan dan berkenaan dengan produk kecantikan yang patut digunakan untuk mendapatkan kulit yang cantik. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut, dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana ahli panel yang kita telah jemput ialah pakar pembedahan plastik, pakar pemakanan dan pakar kulit iaitu saudara Dr. Nur Fatihah binti Abdullah yang merupakan pakar bedah plastik di KPJ Ampang Puteri. Panel yang kedua ialah saudari Dr. Wan Nur Fatini binti Wan Azhar iaitu pakar pemakanan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Dan panel terakhir kita ialah saudari Profesor Datuk Dr. Tuan Nur Atika binti Tuan Nur iaitu pakar kulit dan pengusaha produk kecantikan di klinik Dr. Nur di Seremban. Adakah ahli-ahli doktor-doktor sekalian sihat? Sihat. Alhamdulillah sihat. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada Dr. Fatihah, pada masa sekarang kebanyakan orang muda mahupun yang sudah berumur mahukan pembedahan plastik. Tetapi tidak terlalu tahu berkenaan pembedahan plastik. Boleh doktor terangkan apa itu pembedahan plastik? Sebab bercakap pasal pembedahan plastik ni, ramai je orang yang akan terfikir tentang mancungkan hidung, silika, pemutahan kulit dan untuk mendapatkan kelopak mata berganda yang lebih dikenali sebagai dapat eyelid. Dan ianya lebih tertumpu kepada kecantikan semata. Apakah pendapat Dr. Fatihah dalam hal ini? Silakan doktor. Baiklah, terima kasih Cik Safa. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada wanita hari ini dan TV3 kerana sudi menyebut saya dan saya sangat besar hati untuk menghadiri rancangan ini kerana seperti yang kita tahu wanita hari ini merupakan rancangan yang sangat dikenali di Malaysia dan dikenali ramai. Baiklah, berkenaan pembedahan plastik. Bidang penggunaan plastik ini memang belum meluas di Malaysia seperti bidang-bidang yang lain dan orang selalu akan bertanya dan berfikiran bedah plastik, kenapa ambil bidang tu? Saya selalu dapat pandangan macam ni. Jadi, ini membuatkan saya rasa terpanggil untuk turut serta dalam rancangan ini untuk memberikan pendedahan kepada orang ramai bahawa bidang kami ini sangat dan luas. Saya bukanlah ambil bidang ini untuk mengubah kejadian tetapi untuk membetulkan bahagian-bahagian yang tidak normal seperti orang itu terlibat dalam kemalangan, kulit terbakar atau dilahirkan dalam keadaan yang tidak normal seperti sumbing. Seperti yang kita tahu, setiap tubuh badan kita ada fungsi dan peranannya tersendiri. Saya yakin dalam bidang kesihatan ini saya dapat membantu untuk merealisasikan matlamat supaya anggota tubuh badan tersebut berfungsi. Jadi, saya menggunakan ilmu ini untuk mengembalikan semula keadaan itu seperti mana yang lazimnya dan ini dipanggil sebagai pembedahan plastik. Namun, lain pula untuk yang melakukan pembedahan untuk kecantikan yang dipanggil sebagai pembedahan kosmetik. Seperti yang Cik Safa kata
seperti yang Cik Safa katakan sebelum ini, iaitu memasungkan hidung, memakai silikon di muka atau di bahagian yang tertentu, sudut lemak, ada yang suntik ataupun memasukkan cecair ke dalam badan untuk memutihkan kulit, melakukan pembedahan untuk kelihatan tinggi dan sebagainya. Satu perkara yang kita tak boleh nafikan iaitu semua orang, tidak kira jantina, lelaki maupun perempuan, sangat dekat dengan naluri sukakan kecantikan dan keindahan. Namun terdapat golongan yang terlalu obses untuk kelihatan cantik sehingga mereka tidak memikirkan risiko atau bahaya yang akan mereka terima. Kebanyakan yang mempunyai perasaan sebegini selalunya disebabkan oleh tekanan dari orang sekeliling yang juga selalu mengejek mereka atau disebabkan pengaruh luar seperti artis-artis K-pop. Terdapat juga yang melakukan pembedahan kosmetik hanya untuk kelihatan seperti artis pujaan mereka. Selain itu, perspektif masyarakat atau layanan masyarakat juga merupakan faktor ataupun sebab seseorang itu mengubah muka dan penampilan diri. Contohnya, terdapat berita di mana seorang lelaki melakukan pembedahan plastik kerana ditolak kerja hanya disebabkan oleh penampilannya. Jadi, ini menunjukkan bahawa layanan yang berbeza daripada masyarakat terhadap mereka yang cantik. Orang cantik, buat apa pun orang puji kan, walaupun ianya salah. Tapi kalau yang biasa-biasa ni buat salah sikit, terus viral dan dimaki hamun. Ini yang berlaku. Bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Kita pun tahu, cantik ni subjektif. Tapi masyarakat seperti telah menetapkan skala ataupun perkara tertentu untuk seseorang itu dikatakan cantik. Seperti mereka harus mempunyai hidung yang mancung, kulit yang putih, kurus dan sebagainya. Hal ini menyebabkan makin tinggi permintaan untuk pembedahan kosmetik dengan tujuan kecantikan sehingga mereka yang melakukan pembedahan plastik dengan tujuan kesihatan atau dengan tujuan membetulkan sesuatu anggota badan supaya berfungsi seperti yang sepatutnya dipandang rendah juga. Jadi di sini saya ingin membetulkan perspektif masyarakat bahawa pembedahan plastik bukanlah bermaksud mengubah ciptaan dengan tujuan kecantikan sahaja, tetapi ianya sangatlah luas di mana membantu juga untuk membenarkan anggota itu berfungsi seperti yang saya terangkan sebelum ini. Saya rasa itu sahaja daripada saya berkenaan pembedahan plastik atau kosmetik ini. Terima kasih Dr. Fatihah atas perkongsian maklumat tersebut. Di sini dapat kita simpulkan bahawa pembedahan plastik itu bukan sahaja untuk kecantikan semata, malah juga bertujuan untuk membantu sesuatu kecacatan yang berlaku sama ada ke atas ataupun anggota badan yang lain. Okay. Baiklah, beralih pula kita kepada Dr. Fatidi iaitu Doktor Pemakanan. Diet adalah satu perkara yang sangat suka dilakukan oleh orang ramai. Akan tetapi pada zaman sekarang, ramai orang lebih suka mengambil produk kelansingan yang memberikan kesan kurus yang lebih cepat. Apakah pendapat Dr. Fatini tentang hal ini? Silakan Dr. Fatini. Baiklah, terima kasih atas soalan yang diberikan. Terlebih dahulu, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua dan terima kasih kerana menjemput saya pada rancangan hari ini. Seperti tajuk forum kita pada hari inilah ya, gairah cantik bawa padah. Jadi, bagi pendapat saya mengenai individu yang mengambil produk pelangsingan dan kecantikan ni boleh mengundang kepada risiko kesihatan seperti kegagalan buah pinggang dan strok. Kerana apa saya berkata sedemikian? Kerana kebanyakan produk melangsingkan badan di pasaran terdapat penambahan bahan seperti ubat anti kemurungan dan julap yang dimasukkan secara haram dan boleh mengundang risiko kesihatan. Sebenarnya, pengguna ni mudah tertipu dengan taktik pengeluar produk semata-mata untuk mendapatkan badan ramping dan kulit putih. Antara contoh ayat yang sering kita dengarlah dari iklan-iklan kecantikan dan pelangsingan ni adalah kalau akak nak cantik, ambillah pil ni. Dalam tempoh berapa hari je, muka akak pasti tegang, mulus dan macam selebriti lah. Kita pun apa lagi kan? Mudahlah percaya dan beli. Diingatkan ya, sebelum membeli sesuatu barang atau produk, wajib kita tahu apa bahan dan kandungan yang digunakan. Adakah bahan tu bagus untuk tubuh kita, kesihatan kita dan sebagainya.
Antara bahan lain yang digunakan dalam produk pelansingan badan adalah ephedra atau mahuang, sejenis tumbuhan herba di China. Ia membantukan selera makan kita tetapi boleh menyebabkan peningkatan tekanan darah dan berlakulah masalah jantung, strok dan kematian. Terdapat juga bahan yang haram digunakan dalam produk-produk seperti sibutramine yang boleh memberikan kesan sampingan buruk seperti serangan jantung dan strok. Sibutramine ni dah pun diharamkan penggunaan sejak tahun 2010 lagi. Dengan ini, saya menasihatkan pengguna supaya tidak mengambil makanan tambahan tanpa nasihat doktor kerana pengambilan yang tidak terkawal boleh menyebabkan risiko kesihatan. Oh ya, tidak lupa juga pengambilan vitamin C dan A secara berlebihan juga boleh menyebabkan batu karang di dalam buah pinggang dan seterusnya menjejaskan fungsi organ tersebut. Ingin saya tegaskan di sini bahawa buah pinggang adalah organ yang penting ya dalam tubuh badan kita. Sebenarnya, kalau kita mempunyai amalan gaya hidup yang sihat dengan pengambilan makanan yang betul dan melakukan aktiviti kecergasan, tak perlu lagi untuk mengambil produk tambahan kerana dengan ini dah cukup untuk membantu kita mendapatkan bentuk tubuh dan rupa yang menarik. Jadi di sini dahulu saya berkongsi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fatini atas lontaran maklumat yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi Dr. Fatini menyatakan bahawa produk kelansingan boleh mengundang risiko kesihatan seperti kegagalan buah pinggang, strok, peningkatan tekanan darah tinggi dan masalah jantung. Dr. Fatini juga menasihatkan perlu mengurangkan pengambilan vitamin C dan A kerana ia boleh menyebabkan batu karang dan yang paling penting sekali, amalan gaya hidup sihat adalah amat cukup untuk mendapatkan badan dan kulit yang sihat. Sebentar tadi dua orang doktor sudah menerangkan tentang pembedahan plastik dan pemakanan serta menghuraikan dengan selengkapnya asas-asas pembedahan plastik dan pengambilan pemakanan. Saya ingin meminta pendapat Profesor Datuk Dr. Atika kerana sudah meminta pendapat Profesor Dr. Atika berkenaan kulit. Profesor Datuk Dr. Atika sudah lama berkhidmat dalam bidang pakar kulit ini. Jadi sudah berjumpa dan dengan pelbagai pesakit yang mengalami masalah kulit muka. Bolehkah Profesor Dr. Atika menceritakan sedikit pengalaman dan menerangkan faktor utama yang menyebabkan masalah kulit muka seperti jerawat yang jerawat yang teruk, kesan hitam terbakar dan kering akibat tak sup untuk mendapatkan kulit muka yang halus dan cantik. Silakan Profesor Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Untuk sedia maklum, klinik kami, klinik Dr. Noor sebenarnya mengfokuskan kepada penjagaan kulit, khasnya rawatan jerawat di muka. Saya sudah berkhidmat dalam bidang pakar kulit muka ni hampir selama 9 tahun dan boleh dikatakan saya sudah berpengalaman berjumpa dengan ramai pesakit yang mengalami masalah kulit muka berjerawat yang teruk. Selain itu, klinik kami menyediakan perkhidmatan di mana sebelum pesakit mendapatkan rawatan selanjutnya, pesakit akan berjumpa dengan pengundi kecantikan terlebih dahulu untuk membuat proses analisis kulit, mengesyorkan rawatan yang lebih sesuai dan memberikan sedikit semangat buat mereka untuk menjalani kehidupan seperti sedia kala. Kerana pesakit yang mengalami masalah kulit ini, kebiasaannya mereka lebih suka menyendiri kerana tidak yakin untuk berhadapan dengan rakan-rakan, orang sekeliling mereka maupun ahli keluarga mereka sendiri. Memiliki kulit cantik, bebas dari jerawat menjadi idaman setiap orang kan. Sebenarnya jerawat terjadi disebabkan banyak faktor, antaranya perubahan hormon, pendedahan terhadap alam sekitar yang kurang bersih, kesalah produk, amalan pemakanan yang tidak sihat dan sebagainya. Saya dapat simpulkan kebanyakan daripada mereka
mereka yang datang ke klinik kami dapati punca utama kulit mereka yang dipenuhi dengan jerawat nanah yang teruk dan menggelupas akibat daripada kesalahan penggunaan produk kosmetik yang tidak mempunyai kelulusan KKM atau lebih dikenali sebagai produk timbang kilo. Cik Safa pernah dengar tak tentang produk timbang kilo ni? Biasanya produk timbang kilo ni dijual di pasaran lah. Cik Safa pernah dengar tak? Pernah Doktor. Pernah Prof. Okay. Jadi produk timbang kilo ni bukanlah perkara yang asing lah bagi kita kan, dan saya pasti rakan-rakan di luar sana yang sedang melihat live ini juga pernah menjadi mangsa penggunaan produk kilo ni. Untuk itu saya berharap agar anda berfikir dahulu sebelum bertindak dalam memilih sesuatu produk. Telitilah kandungan yang ada dalam produk tersebut dan dapatkan nasihat daripada doktor yang bertauliah. Itu saja daripada saya berkaitan dengan pengalaman dan juga faktor utama yang menyebabkan kulit mereka menjadi teruk. Terima kasih. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Atika kerana memberikan pandangan yang bernas. Jika teliti, memang benar masalah kulit berpunca daripada perubahan hormon, persekitaran yang tidak bersih, penggunaan produk yang salah dan amalan pemakanan yang tidak sihat. Profesor Dr. Atika menyatakan bahawa kebanyakan pesakit yang mempunyai masalah kulit ini berpunca daripada produk yang tidak mendapat kelulusan daripada KKM atau lebih dikenali sebagai produk timbang kilo. Seterusnya, untuk mendapatkan kecantikan pasti akan mendapat pelbagai kesan sama ada baik atau buruk. Dalam pembedahan plastik, adakah ianya memberikan kesan baik atau memberikan risiko yang berbahaya kepada badan kita, Dr. Fatihah? Baiklah, dalam melakukan pembedahan plastik atau kosmetik ini akan kebaikan dan keburukannya. Kebaikan yang kita dapat ialah anggota dapat berfungsi dan terbentuk seperti yang diharapkan. Namun, perlu saya ingatkan bahawa lebih banyak risiko yang perlu dititikberatkan. Dalam setiap pembedahan, memang akan ada risiko. Bukan sahaja risiko dalam pembedahan plastik atau kosmetik, malah dalam setiap pembedahan yang dilakukan oleh doktor ada risikonya. Risiko yang pertama ialah hasil tidak seperti yang anda harapkan. Ini merupakan salah satu ketakutan terbesar setiap pesakit sebelum melakukan pembedahan. Selain itu ialah kerosakan saraf pada kawasan pembedahan. Keadaan ini terjadi apabila anda merasakan kebas, sakit ataupun gatal pada kulit di mana kesakitan ini boleh menjadi kekal. Bayangkanlah ya, ada yang sampai sanggup bunuh diri kerana tidak tahan dengan kesakitan yang mereka alami selepas pembedahan dilakukan. Yang ketiga ialah boleh menyebabkan kerosakan organ. Keadaan ini selalunya terjadi dalam prosedur sedut lemak, iaitu ketika peralatan bedah menyentuh organ lain sehingga menyebabkan kecederaan. Keempat ialah pendarahan di mana darah keluar secara berlebihan. Hal ini sama dengan risiko pembedahan yang lain di mana pendarahan ini bukan sahaja boleh terjadi semasa pembedahan, malah boleh terjadi setelah pembedahan dan jika hal ini berlaku, ia boleh membawa maut. Seterusnya ialah risiko jangkitan. Ini juga merupakan salah satu komplikasi pembedahan plastik yang sering terjadi walaupun langkah-langkah untuk kurangkan risiko jangkitan telah dilakukan. Terdapat pelbagai lagi kesan yang ada tapi saya rasa sampai di sini saja kesan yang sering berlaku semasa dan selepas pembedahan dilakukan. Jadi, anda boleh menilai sendiri. Lebih banyak risiko daripada manfaat yang anda dapat. Sebab itulah sangat penting untuk anda fikir betul-betul sebelum melakukan keputusan. Buatlah apabila ada keperluan sahaja. Bab kata pepatah, orang dulu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Itu saja daripada saya. Terima kasih Dr. Fatihah. Nampaknya kesan pembedahan plastik memberikan kesan yang baik akan tetapi juga memberikan risiko pembedahan plastik lebih besar daripada kesan baiknya kerana hasil pembedahan yang dilakukan akan selalunya tidak seperti yang diharapkan. Selain itu juga risiko kerosakan saraf di kawasan pembedahan, kerosakan organ dan pendarahan yang berlebihan. Dr. Fatihah menyatakan bahawa risiko pembedahan plastik ini boleh berlaku sama ada ianya semasa atau selepas pembedahan dilakukan.
Profesor Dr. Atika menyatakan bahawa kebanyakan pesakit membeli produk kosmetik tanpa kelulusan KKM. Hal ini kerana terdapat bahan-bahan beracun yang dicampurkan untuk membuat produk kecantikan. Bolehkah Profesor Dr. Atika menyatakan bahan beracun yang ada dicampurkan dalam produk kosmetik dan apakah kesannya kepada pengguna? Silakan Profesor Dr. Atika. Okey, lazimnya apabila sesuatu dapat dibeli dan dijual dengan harga yang lebih murah berbanding produk saingan yang berada dalam pasaran, ia mungkin ketinggalan dari segi kualiti dan juga keselamatan. Begitulah hakikatnya dengan produk krim kilo ni, di mana terdapat pelbagai bahan beracun yang telah dikenapasti oleh pihak berkuasa. Pada bulan Ogos, sahaja 7 produk kosmetik yang berada di pasaran telah dikenapasti dan dilarang penjualannya kepada pengguna. Okay. Apabila kita bercakap berkaitan dengan produk timbang kilo ni, kita sedang bercakap tentang 4 bahan ni. Iaitu yang pertama adalah merkuri. Tujuan merkuri dimasukkan ke dalam produk kosmetik adalah untuk mencerahkan kulit dalam masa yang cepat. Kerana sifat merkuri ni adalah sejenis logam yang senang masuk dalam kulit kita. Merkuri ni semasa ia masuk dalam kulit kita, ada kemungkinan ia akan masuk dalam darah dan menjadikan kulit seseorang itu sangat sensitif. Secara tidak langsung, ini dapat memberikan kesan buruk kepada buah pinggang seorang. Kesan kerosakan buah pinggang akibat daripada keracunan bahan ini boleh membabitkan kewujudan protein dalam air kencing sehinggalah kegagalan dari buah pinggang. Disebabkan itulah merkuri diharamkan dimasukkan dalam mana-mana kosmetik, bukan setakat di Malaysia saja tapi di seluruh dunia. Okey, untuk bahan kedua pula yang biasanya kita dapati dalam produk timbang kilo adalah hydroquinone, sejenis ubat yang kita guna di klinik untuk mencerahkan jeragat dan pigmentasi. Walaupun hydroquinone adalah untuk mencerahkan kulit, tapi kegunaan yang tak terkawal atau terlampau lama ini boleh menyebabkan tindak balas alahan, keradangan kulit dan juga peningkatan risiko untuk menghidap kanser kulit. Okey, semasa pesakit datang ke klinik kami, kita hanya hadkan kegunaan hydroquinone ni dalam 3 hingga 6 bulan saja. Jadi kegunaan hydroquinone terlampau lama amatlah tidak digalakkan. Seterusnya, steroid. Steroid ini juga merupakan bahan yang ada dalam produk timbang kilo. Steroid ini adalah ubat yang hanya diberikan oleh doktor atau ahli farmasi saja. Kegunaan steroid ini biasanya dekat klinik kami akan bagi kepada orang yang ada kulit sensitif. Dan apabila penggunaan yang tidak terkawal, kulit akan terlampau nipis dan ada saluran darah dan saluran darah akan semakin jelas kelihatan di bahagian muka. Dan bahan yang terakhir adalah tretinoin. Tretinoin adalah vitamin yang hanya digunakan dalam klinik saja. Sebenarnya kegunaan tretinoin ni sebagai krim anti jerawat dan untuk mengurangkan kerutan pada kulit. Namun ini adalah bahan terkawal yang boleh mengakibatkan keguguran janin atau kecacatan bayi jika seseorang yang menggunakannya itu sedang berbadan dua. Perlu diketahui penggunaan produk kecantikan yang mengandungi bahan kimia terlarang seperti yang saya nyatakan tadi boleh mengundang pelbagai komplikasi kesihatan. Sebagai pengguna, khasnya wanita sepatutnya bijak membuat penilaian produk tetapi melihat kepada sikap wanita yang sentiasa mahu tampil jelita. Faktor kesihatan mungkin dianggap tidak penting. Perlu diingat, kulit akan menyerap bahan toksik dalam kosmetik yang digunakan dalam jangka panjang dan risiko kesihatan akan dialami selepas itu. Tak salah untuk tampil cantik, tetapi pengguna perlu lebih peka dan bijak meneliti produk yang digunakan sebelum menjadi mangsa produk beracun. Saya harap penjelasan saya dapat membantu penonton di luar sana berkaitan dengan produk timbang kilo. Terima kasih.
Terima kasih atas nasihat dan maklumat yang diberikan. Profesor Dr. Atika menyatakan bahawa bahan-bahan beracun tersebut dalam merkuri, hidrokinon, steroid dan tretinoin. Hal ini kerana ianya menyebabkan masalah buah pinggang, kanser kulit, kulit terlalu halus dan kekurangan malah juga boleh menyebabkan kecacatan bayi. Seterusnya, bolehkah Dr. Fatini berkenaan dengan pekanan, bolehkah Dr. Fatini memberikan pandangan terhadap langkah-langkah yang betul untuk menurunkan berat badan? Silakan Dr. Fatini. Okey, sudah tentu boleh. Sebenarnya senang je cara untuk menurunkan berat badan. Saya bagi di sini 7 langkah ya cara untuk mengatasi masalah berlebihan berat badan ataupun obesiti. Langkah pertama adalah kurangkan berat badan semasa anda sebanyak 10% dalam masa 6 bulan. Contohnya, jika berat badan semasa saya adalah 80 kg, tetapkan matlamat untuk mengurangkan 10% daripada 80 kg, iaitu 8 kg lah kan dalam masa 6 bulan. Ini bermakna sasaran berat badan yang saya nak capai adalah 72 kg. Pengurangan berat badan yang selamat adalah sebanyak 0.5 kg dalam masa seminggu. Langkah yang kedua adalah amalkan pengambilan makanan yang bersesuaian dengan keperluan tenaga harian dan tahap aktiviti fizikal kita. Jadi, cara yang bagus untuk kurangkan pengambilan makanan adalah kurangkan secara beransur-ansur sehingga mencapai kuantiti yang bersesuaian dengan keperluan tenaga kita. Selain itu juga, kita boleh kurangkan pengambilan makanan sebanyak 500 kilokalori sehari supaya dapat mengurangkan berat badan kita sebanyak 0.5 sehingga 1 kilogram seminggu. Langkah yang ketiga pula adalah ubah corak pengambilan makanan dan penyediaan makanan. Contohnya, kurangkan makanan yang tinggi kandungan lemak seperti makanan yang bergoreng, bersantan dan mengandungi lemak haiwan. Kita boleh gunakan kaedah memasak yang tidak menggunakan minyak seperti mengukus, merebus dan memanggang. Pastikan kita gantikan minuman manis dengan air kosong. Langkah yang keempat pula adalah tingkatkan tahap aktiviti fizikal. Contohnya melakukan senaman sederhana aktif seperti berjalan laju atau berbasikal selama 45 hingga 60 minit sehari. Kalau terlampau sibuk sekalipun, kita boleh menggunakan aktiviti harian kita sebagai senaman. Contohnya lah kan, gunakan tangga di tempat kerja, lakukan sendiri aktiviti harian di rumah seperti menyapu sampah, mengemop lantai, mencuci pinggan mangkuk, mencuci kereta dan berkebun. Aktiviti seperti inilah juga sudah memadai untuk memberikan tubuh kita sihat. Langkah yang kelima adalah pantau dan rekod berat badan kita seminggu sekali. Pemantauan berat badan ni dapat meningkatkan motivasi untuk diri kita terus menurunkan berat badan. Langkah yang keenam pula adalah melakukan perubahan tingkah laku dan pemikiran kita. Saya pasti ya banyak cabaran yang kita dapat untuk menurunkan berat badan. Contohnya, kawan ajak pergi makan di kedai lah, menyindir kita nak kurus lah dan sebagainya. Jadi, untuk mengelakkan kita berhenti melakukan apa yang dah kita buat, kita dah buat 5 langkah ni. Jadi, apa yang perlu kita buat adalah melakukan perubahan secara berperingkat. Jangan terlalu memaksa diri kita. Selain itu, kita tanamkan keyakinan dalam diri yang kita mampu berubah dan ingat, setiap pengurangan berat badan walaupun sedikit adalah satu kejayaan bagi kita. Buktikan kepada diri dan orang lain bahawa kita mampu melakukannya. Dan langkah yang terakhir iaitu yang ketujuh adalah sokongan daripada orang yang rapat dengan kita. Mudah je kan 7 langkah ni? Betul tak Cik Safa? Betul, Doktor. Jangan lupa cuba ya, usaha tangga kejayaan. Itu je perkongsian dari saya.
Terima kasih atas perkongsian maklumat Dr. Fatini yang lengkap lagi berisi. Langkah-langkah yang Dr. Fatini nyatakan tadi amatlah mudah diikuti dan yang paling penting sekali adalah niat kita dan keyakinan diri kita. Jika kita yakin maka jadilah ia. Sebelum kita meneruskan soal bicara kita pada hari ini, marilah kita melihat beberapa keratan kertas melalui tayangan video. Tadi video yang mempunyai keratan akhbar berkenaan Kiara Cantik membawa padah. Penonton-penonton di rumah yang mempunyai soalan bolehlah menulis soalan di ruangan mesej yang telah disediakan. Baiklah, tanpa membuang masa, bolehkah Profesor Datuk Dr. Atika nyatakan satu langkah yang produktif untuk mengelak diri daripada menggunakan produk yang tidak mempunyai kelulusan KKM? Bagi menjawab persoalan yang diajukan oleh Cik Safa seperti tadi, akan saya tunjukkan satu langkah yang boleh diambil oleh seseorang pengguna untuk mengelakkan diri mereka dari terjebak menggunakan produk yang mempunyai bahan beracun. Langkah yang paling terbaik adalah pengguna digalakkan untuk menyemak terlebih dahulu produk kosmetik yang mereka ingin gunakan di laman web KKM seperti yang saya paparkan ini. Jika terdapat keraguan tentang profil bahan kosmetik tersebut, lakukan semakan terlebih dahulu melalui platform yang disediakan. Laman web ini akan memaparkan produk-produk timbang kilo yang mereka syaki dan didapati memang mengandungi merkuri, hidrokinon atau bahan-bahan lain yang ada timbang kilo ada timbang kilo. Ini kerana bahan beracun yang ada dalam kosmetik boleh menyebabkan kerap berlaku alahan dan iritasi kulit. Disebabkan itu, Kementerian Kesihatan KKM sentiasa mengingatkan pengguna pentingnya mereka menyemak terlebih dahulu kandungan produk yang digunakan sama ada mendapat kelulusan pihak berkuasa itu ataupun sebaliknya. Untuk itu, untuk lebih selamat, janganlah beli daripada syarikat-syarikat yang pernah ditangkap untuk gunakan produk timbang kilo ni. Namun begitu, bagi mereka yang telah menggunakan produk yang dilarang oleh KKM dan juga NPRA, pastikan mereka menghentikan penggunaan barang tersebut dan dapatkan pemeriksaan rapi dan nasihat daripada doktor bagi mengesan sebarang keracunan atau potensi keracunan yang berbahaya. Jangan pilihlah produk yang mempunyai kelulusan KKM, biar lambat asal selamat itu yang boleh kita katakan untuk produk kecantikan kan. Biar kesesannya lambat tetapi pada masa akan datang tidak akan memberikan implikasi buruk. Gairah cantikkan diri, terlupa barah bakal menanti. Itu saja. Terima kasih Profesor Datuk Atika atas nasihat tersebut. Jadi kita perlulah sentiasa mendengar nasihat pakar kulit, iaitu kita perlulah sentiasa berhati-hati dalam memilih produk dan sentiasa melihat sama ada produk tersebut mendapat kelulusan KKM atau tidak. Kita juga perlulah tidak terlalu taksub akan kecantikan ataupun terpengaruh dengan insta famous ataupun hati-hati. Kita juga perlu, kerana dalam produk diorang tersebut kemungkinan tidak mendapat kelulusan daripada KKM. Sebab itulah kita perlukan jauh daripada produk tersebut. Okey, seterusnya ada Dr. Fatini, adakah terlalu penting untuk menjaga dalam pengambilan makanan seimbang? Silakan Doktor. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Sudah semestinya pengambilan makanan seimbang ni penting untuk diri kita. Pemakanan ni merupakan perkara yang penting untuk kesihatan diri sendiri. Makanan seimbang ini ialah pengambilan makanan yang cukup untuk keperluan dalam tubuh badan kita seharian. Manusia memerlukan makanan dan vitamin untuk pembesaran dan kesihatan
dan kesihatan. Jika kita menjaga dengan baik cara pengambilan makanan kita, banyak manfaat yang kita akan dapat. Antaranya adalah pembesaran fizikal tubuh badan lebih sempurna. Tubuh badan manusia ni memerlukan kesemua zat makanan yang diperlukan untuk mendapat atau membina tubuh badan yang sihat dan cergas. Seterusnya, dapat mengawal kadar obesiti. Pengawalan pengambilan makanan juga penting untuk mengelakkan tubuh badan untuk menjadi obesiti dengan mengambil makanan kuantiti yang sedikit tetapi cukup khasiat untuk tubuh badan. Selain itu, makanan seimbang ini juga dapat membantu perkembangan mental seseorang supaya tidak terganggu. Kekurangan zat makanan atau protein makanan boleh mengakibatkan seseorang itu tidak cergas dan mudah letih. Maka keadaan ini akan menyebabkan seseorang itu gagal berfikir dengan baik untuk membuat keputusan. Jadi, pemakanan seimbang juga adalah menyumbang gaya hidup yang lebih sihat. Kebaikan yang terakhir adalah memberikan vitamin kepada tubuh badan. Manusia memerlukan vitamin untuk melawan penyakit yang ada dalam badan kita dan melindungi penyakit berjangkit. Maka, bagi individu yang mengambil makanan seimbang akan mempunyai kesihatan yang optimum dan lebih baik. Jadi ingatlah bahawa makanan seimbang adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Harap menjawab soalan ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fatini atas pendapat yang diberikan. Di sini kita dapati bahawa makanan yang seimbang itu amatlah penting terhadap badan kita kerana makanan yang seimbang menyebabkan badan kita cerdas. Bila badan kita cerdas, maka minda kita juga cerdas. Badan yang cerdas, badan yang sihat boleh memberikan mental yang kuat. Dr. Fatihah, apakah nasihat doktor kepada para penonton yang sangat obses dengan pembedahan plastik untuk mendapatkan kecantikan sehingga memudaratkan diri sendiri? Silakan Dr. Fatihah. Baiklah, saya dah 10 tahun je Cik Safa dalam bidang ni dan kebanyakan yang saya jumpa ialah pesakit yang mana mukanya telah cacat ataupun rosak disebabkan pembedahan kosmetik. Zaman sekarang sudah canggih, ramai doktor-doktor palsu yang menawarkan perkhidmatan pembedahan kosmetik dengan harga yang jauh lebih murah. Doktor-doktor palsu ini selalunya akan melakukan proses tersebut di hotel-hotel ataupun di rumah dengan alat yang kita sendiri tak tahu kebersihannya dan bahan apa yang digunakan oleh mereka. Ada sebab kenapa harga yang ditawarkan mereka rendah. Kerana bahan yang digunakan oleh mereka murah dan tiada pengiktirafan dari mana-mana institusi perubatan. Masalah selalunya akan timbul selepas 5 ke 6 tahun di mana muka mula kelihatan pelik. Orang kita kalau murah, mereka pasti akan buat. Tetapi anda perlu ingat, anda mengubah dan membaiki wajah atau anggota badan. Setiap hari kita memandang muka dan menggunakan anggota badan kita. Perkara pertama yang dipandang kita apabila berjumpa dengan orang pun ialah muka. Maka tolong jangan dengan mudah buat keputusan dan jumpalah dengan pakar kesihatan yang betul dan benar-benar diiktiraf. Untuk pengetahuan semua ya, kos untuk membaiki wajah yang telah cacat disebabkan pembedahan kosmetik jauh lebih mahal dari kos melakukannya. Saranan saya ialah pastikan anda memilih ahli bedah yang berpengalaman kerana doktor akan mengadakan sesi konsultasi sebelum sesuatu prosedur itu dilakukan. Doktor akan menerangkan setiap pembedahan itu, contohnya berapa lama ia akan bertahan atau adakah kita perlu datang kembali untuk mendapatkan rawatan, bahan apa yang digunakan serta risiko pembedahan tersebut. Hal ini sangat penting untuk mengelakkan masalah pada masa akan datang. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seperti yang dikatakan daripada Dr. Fatihah, pembedahan plastik mempunyai pelbagai risiko kepada kesihatan malah juga kepada mental. Daripada pembedahan plastik itu juga doktor pembedahan plastik itu juga boleh dipasukan apatah lagi barang-barang yang digunakan. Oleh sebab itu lebih selamat untuk kita tidak melakukan pembedahan plastik. Jadi jauhlah pembedahan plastik, hanya perlu buat jika perlu saja. Kita berada di akhir hujung rancangan. Di sini ada beberapa soalan daripada penonton. Soalan ini diajukan untuk Dr. Fatihah.
Doktor, saya selalu ada masalah bibir kering sehingga mengelupas. Adakah memadai untuk saya menggunakan pelembab bibir atau ada prosedur yang boleh saya lakukan untuk lari daripada masalah ini? Silakan Dr. Fatihah. Baiklah Puan. Berkaitan dengan masalah bibir kering. Baiklah, bibir kita ni ada dua bahagian, iaitu bahagian kering iaitu di luar dan bahagian basah. Bagi mereka yang mempunyai kelenjar yang kurang aktif akan ada masalah bibir kering. Penggunaan pelembab bibir pun dah cukup sebenarnya untuk membantu mengawal masalah ini. Namun, jika masalah ini semakin teruk hingga menjejaskan pergerakan atau kehidupan puan, akan melakukan rawatan laser bagi meningkatkan kelembapan dan tekstur bibir tersebut. Tetapi setelah kami menilai dalam semua aspek sama ada puan perlu atau tidak prosedur tersebut. Itu sahaja. Soalan kedua ni juga ditujukan untuk Dr. Fatihah. Adakah masalah biji seperti kutil, biji seperti kolesterol dan kutil ini berbahaya? Silakan Dr. Fatihah. Okey. Kolesterol selalunya terjadi di sekitar mata. Ia terjadi apabila kita memiliki kolesterol yang tinggi. Kutil pula selalunya akan tumbuh di sekitar leher kita. Hal ini sedikit sebanyak akan mengganggu kehidupan seharian di mana kita sebagai wanita akan memakai rantai dan apabila rantai tersebut terlanggar kutil, ia boleh menyebabkan luka dan berdarah. Perkara yang boleh dilakukan ialah doktor akan buang biji kolesterol ataupun kutil tersebut menggunakan laser, tetapi kalau tak mengganggu pun tak ada masalah kalau tak nak buang. Itu je. Terima kasih. Seterusnya adalah untuk Dr. Fatini. Adakah benar dengan kerap membuang air besar dapat menguruskan berat badan? Silakan Dr. Fatini. Terima kasih Cik Safa. Soalan ni nampak macam kelakar kan? Tapi ini adalah perkara penting yang kebanyakan orang di luar sana yang tidak tahu. Ya, tak dapat dinafikan. Ramai yang membuat kesimpulan bahawa badan akan lebih ringan selepas seseorang itu membuang air besar. Tetapi dalam hal ni, ada beberapa perkara yang perlu difikirkan. Antaranya adalah kalau betul berat badan turun, adakah ia stabil? Apakah betul cara ni efektif untuk menurunkan berat badan? Sebenarnya, untuk menjawab persoalan tu, perkara pertama yang perlu tahu adalah dengan mengetahui berapa banyak najis yang dibuang oleh tubuh badan dalam keadaan normal. Harap maaf ya jika kedengaran agak kotor. Rata-rata seseorang mengeluarkan 100 hingga 250 gram najis ketika membuang air besar dengan waktu yang diperlukan adalah lebih kurang 33 jam bermula dari makanan dicerna hingga dikeluarkan dari tubuh. Namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berat najis setiap orang. Contohnya, bagi mereka yang makan dan minum lebih banyak atau yang lebih jarang membuang air besar, biasanya mengeluarkan najis yang lebih besar atau banyak. Antara faktor lainnya adalah seperti ukuran tubuh, amalan pemakanan dan berapa banyak air yang kita minum dalam sehari. Sebenarnya, membuang air besar sememangnya dapat mengurangkan beberapa ratus gram dari jumlah berat badan kita. Tetapi, kerana jumlahnya yang sedikit, cara ini tidak boleh dianggap sebagai kaedah yang paling berkesan dalam menurunkan berat badan. Perut dan badan kita terasa begitu ringan setelah membuang air besar adalah kerana kita tidak hanya mengeluarkan najis ketika membuang air besar. Sebaliknya, kita juga mengeluarkan gas yang dihasilkan oleh bakteria yang membusukkan najis tersebut. Gas inilah yang membuatkan perut kita terasa penuh. Maka dengan membuang air besar, perut kita terasa jauh lebih lega dan nyaman. Walaupun membuang air besar tidak mempengaruhi berat badan secara keseluruhan, sistem pencernaan yang sihat juga penting ya untuk menurunkan berat badan. Salah satu ciri sistem pencernaan yang sihat
adalah kemampuan seseorang membuang air besar secara rutin bagi mengelakkan sembelit. Dalam hal ni, ada satu tips mudah yang boleh kita amalkan iaitu mengambil makanan berserat harian yang mencukupi. Itu sahaja dari saya, harap menjawab soalan. Terima kasih Dr. Fatini. Soalan terakhir adalah untuk Profesor Datuk Dr. Atika. Apakah yang mendorong mereka untuk menggunakan produk kosmetik yang mempunyai bahan-bahan beracun seperti yang doktor terangkan sebentar tadi atau lebih dikenali sebagai produk timbang kilo ini? Silakan. Terima kasih Cik Safa atas soalan yang diajukan. Terdapat berbagai produk penjagaan diri dan produk kosmetik yang diguna pakai demi memelihara kecantikan diri dan juga untuk menambah seri wajah mereka. Namun yang demikian, kebanyakan produk kecantikan yang berada di pasaran dijual dengan harga yang agak mahal. Kebiasaannya kalau kita bercakap tentang harga yang mahal, kita akan ingat kualiti produk tersebut lebih baik lah kan jika nak dibandingkan dengan harga yang lebih murah. Betul tak Cik Safa? Betul. Ya. Untuk itu, penjagaan kecantikan diri adalah untuk sesuatu yang cukup mahal untuk dikekalkan. Akibat daripada tekanan harga produk kosmetik dan penjagaan diri yang terlalu mahal, ramai khususnya daripada golongan wanita bertindak mencari alternatif lain yang lebih murah. Salah satu daripada alternatif tersebut dengan membeli dan menggunakan krim kosmetik yang disebut sebagai krim timbang kilo ataupun krim kilo. Biasa kalau harga untuk produk krim kilo ni harganya sangat murah. Okey, dan selain itu faktor pengaruh yang kuat dengan melihat periklanan daripada selebriti, artis dan juga golongan Insta-famous melalui platform media sosial. Malahan terdapat juga segelintir golongan ini yang mendakwa sebagai pengasas kepada produk-produk krim kilo ini dengan menjanji iklan dakwaan seperti produk kami diformulasikan oleh pakar kecantikan atau mereka mengaitkan kecantikan diri mereka dengan produk yang mereka jual dan sebagainya. Strategi seperti ini dilakukan untuk meningkatkan keyakinan pengguna sehingga meyakinkan mereka untuk menggunakan produk yang mereka jual. Hakikatnya hampir semua pengasas ini langsung tidak mempunyai pengetahuan tentang produk kecantikan dan langsung tidak terlibat dalam sebarang proses penghasilan bahan yang mereka jual. Saya harap sampai situ saja. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada doktor-doktor semua atas pandangan, maklumat dan nasihat-nasihat yang diberikan. Terima kasih juga kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapati hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan semoga juga segala maklumat yang diperolehi dalam majlis ilmu kita pada hari ini memberikan banyak kesedaran kepada kita. Yang dapat disimpulkan oleh saya ialah kecantikan adalah anugerah daripada Allah. Cantik itu tidak salah jika kena pada tempatnya, dan caranya. Kerana kecantikan itu bermula daripada diri kita sendiri. Oleh itu, jagalah diri kita sebelum melakukan atau menggunakan produk kecantikan kerana kecantikan bukan sahaja boleh didapati daripada pembedahan plastik, pemakanan produk kelansingan dan penggunaan produk kosmetik yang murah, tetapi boleh didapati dengan cara yang selamat, iaitu pemakanan dan cara hidup yang sihat dan penggunaan produk kosmetik yang selamat. Sebelum berakhir, dengarkan serangkap pantun mudah indah daripada saya. Tuailah padi antara masak. Esok janganlah layu-layuan, tuailah kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Selamat, hormat, ceria-ceria selalu. Akhir kalam. Orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukar jazilan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara. Mohon dimaafkan. Saya akhiri forum Khairah Cantik ini pada petang ini dengan lafaz kuliah mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون